Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita akan belajar tajuk pinjaman ya, tajuk terakhir dalam bab 3. Okey, kenapa kita meminjam wang dari bank? Kita pinjam wang sebab biasanya kita nak beli kereta ataupun rumah ya. Kita tak mampu nak bayar secara tunai sebab biasanya kereta dan rumah ni harganya mahal. Jadi kita perlu membuat pinjaman dan bayar secara ansuran. Okey, apabila seseorang meminjam wang dari bank, faedah akan dikenakan. Okey, so faedah di sini bermaksud keuntungan yang akan diberikan kepada bank. Awak jangan salah faham ya. Masa kita belajar tajuk pertama dalam bab 3, cikgu memang ada cakap tentang faedah kan? Faedah mudah, faedah compound. Tapi masa kita belajar awal-awal tu, kita belajar tajuk simpanan. Jadi faedah yang diberikan adalah penyimpan. Sebab wang tu wang individu yang menyimpan kan? Jadi faedah tu diberikan kepada penyimpan yang menyimpan wang di bank. Tetapi dalam tajuk ini, kita bercakap tentang pinjaman. Pinjaman bermaksud kita ni sebagai individu meminjam wang dari bank. Jadi bila kita pinjam wang dari bank, bank akan kenakan faedah terhadap peminjam wang. Jadi setiap bulan bila kita bayar wang kepada bank, faedah tu akan diberikan kepada bank, bukan kepada peminjam. Okey. So dekat sini ada dua jenis faedah, iaitu faedah sama rata. Apa tu faedah sama rata? Faedah sama rata adalah kadar faedah yang akan dikira pada jumlah pinjaman asal sepanjang tempoh pinjaman. Jadi bermaksud faedah yang dikenakan pada setiap bulan adalah tetap. Okey. Faedah kedua adalah faedah atas baki. Okey, apa maksud faedah atas baki? Okey, faedah atas baki ni bermaksud faedah yang dikenakan setiap bulan bergantung kepada jumlah baki pinjaman pada bulan itu. Maksudnya, katalah bulan pertama faedahnya RM1. Bila kita dah bayar pada bulan tersebut, jadi bulan kedua tu faedahnya dah semakin kurang lah. Sebab jumlah pinjaman pun dah semakin kurang. Jadi begitulah bulan seterusnya. So apa yang cikgu nak cakap kat sini, faedah atas baki ni merujuk kepada faedah yang mana ianya akan berkurang setiap bulan mengikut berkurangnya tempoh pinjaman. Berkurangnya jumlah pinjaman. Okey. So kita akan tengok rumus yang berkaitan. Sepanjang kita belajar tajuk pinjaman ni, rumus yang berkaitan adalah A sama dengan P tambah PRT dan rumus kedua adalah cara mengira bayaran bulanan. Okey, kita balik kepada rumus pertama. A sama dengan P tambah PRT. A adalah jumlah bayaran balik kepada bank. P apa? P adalah principal. Principal ni bermaksud jumlah wang yang kita pinjam dari bank. Dan PRT, P darab R darab T. PRT ni kalau awak ingat tajuk simpanan dulu, apa cikgu kata? Parit. I sama dengan PRT. Jadi I ni apa? Faedah.
Jadi PRT ni pun faedah. So cara pengiraan faedah. So cara pengiraan faedah adalah P, iaitu principal, darab dengan R. R adalah kadar dan T adalah tempoh dalam tahun. Okay, next. Okay, kita tengok contoh pertama ya. So, contoh ini adalah cara nak mengira faedah sama rata. Macam mana kita tahu soalan ni berkaitan dengan faedah sama rata? Dia akan sebut dalam soalan. Okay, Puan Seri membeli kereta bernilai RM110,000 secara kredit. Apa maksud kredit? Kredit maksudnya hutang. Beliau membayar wang pendahuluan sebanyak 10% dan bakinya dibayar secara ansuran selama 9 tahun. Dia kata bayar wang pendahuluan sebanyak 10%. Jadi ini tak termasuk dalam pinjaman lah sebab dia dah bayar siap-siap 10%. So bakinya berapa? Awak kira lah ya. Kalau 10% dia bayar siap-siap, bakinya 90% daripada 110,000. So ini adalah nilai P, iaitu nilai wang yang dipinjam dari bank. Okey. So sekarang ni soalan dia adalah berapakah jumlah bayaran balik? So nak kira jumlah bayaran balik, rumusnya adalah A sama dengan P tambah P darab R darab T. Okey, nilai P tadi kita dah kira 90% darab 110,000. Maka kita akan dapat 99,000. So ini adalah wang yang dipinjam dari bank. So berapa pula faedah yang dikenakan ke atas wang yang dipinjam tu? Kita pun kira. Faedah yang dikenakan adalah nilai P darab dengan kadar faedah. So kadar faedah iaitu R. R adalah 2.7%. Ini. Darab dengan T. Tempoh. Tempohnya adalah 9 tahun ini. Okay. So kita darabkan ketiga-tiga nilai tu, kita dapat RM24,057. Jadi jadinya sekarang ni jumlah bayaran balik iaitu A sama dengan P tambah P darab R darab T. Kita masukkan nilai, kita kira jawapannya adalah RM123,057. So maknanya kat sini jumlah pinjaman termasuk faedah adalah RM123,057. Okey, berapa bayaran ansuran setiap bulan? Okey. So, rumus untuk cari bayaran ansuran adalah jumlah bayaran balik bahagi dengan tempoh pinjaman. Okey, cikgu suka ingatkan kat sini, tempoh pinjaman ini kita kira dalam bentuk bulan. Sebab apa? Sebab kita membayar ansuran bulanan. Ya, setiap bulan kita bayar. So, tempoh pun kita kena tukarkan kepada bulan. So maksudnya kat sini RM123,057 bahagi dengan 9 tahun darab 12 bulan. So kita dapat RM1,139.42. Jadi setiap bulan Puan Seri harus bayar nilai ini. Okey kelas, kalau jawapannya panjang selepas titik perpuluhan tu dia bagi lagi nombor panjang, cikgu nak awak bundakan sehingga nilai sen yang terdekat.
Katalah cikgu dapat jawapan RM1,139,416.2. So, bundakan kepada sen terdekat. Sen maknanya selepas titik perpuluhan ambil 2 digit je kan. So, 6 ni dah lebih 5, maknanya tambah 1 kepada nombor 1. Jadilah RM1,139.42. Okey, selesai tu. Okey, next kita tengok latihan dalam buku modul muka surat 29. Soalan A. 36,000 dipinjam selama 2 tahun 4 bulan pada kadar faedah 5% setahun. Hitung ansuran bulanan. Okey, seperti soalan contoh tadi, kena hitung ansuran bulanan. Sebelum tahu ansuran bulanan, apa perkara kena cari dulu? Kita kena cari dulu nilai A. Okey, nilai A. Apa rumus A? A sama dengan P tambah PRT. Okey, P adalah jumlah pinjaman. So, kat sinilah nilai P. Dan faedah. Faedah rumusnya adalah P darab R darab T. So, kita tambahkan kedua-dua tu. Dapatlah jumlah bayaran balik kepada bank. Okey, cikgu tak bercadang nak buat soalan ni. Cikgu cuma nak highlightkan tempoh pinjaman tu ya. Dia tulis 2 tahun 4 bulan. Okey, 2 tahun 4 bulan. Cikgu dah cakap tadi soalan ini tempoh dia mesti dalam bentuk tahun. So maknanya awak kena tukarkan bulan ni menjadi tahun. Ada banyak cara lah kelas Cara pertama, 4 bulan tu tukar kepada tahun. 1 tahun ada 12 bulan kan. Jadi 4 bahagi 12. Dapat berapa tu? 1/3. 4 bulan tu sama dengan 1/3 tahun. Tambah dengan 2 tahun. Cara kedua, awak tukar dulu tahun tu menjadi bulan. Maknanya 2 tahun tu sama dengan berapa bulan 24 bulan. Lepas tu kita tambah dengan 4 bulan. Jadi jumlahnya 28 bulan. So 28 bulan bahagi dengan 12. Sebab kita nak dapatkan jawapan dalam bentuk tahun. Ya, so ada 2 kaedah. So awak selesaikan. Okey, bila awak selesaikan, awak akan dapat jumlah bayaran balik ni awak akan dapat RM40,200. Jadi nanti untuk cari bayaran ansuran 40,200 tu bahagi dengan 28 bulan. Okey, lepas tu dapatlah jawapan dia. Okey. So cikgu buat sikit lah jalan kerja. Okey, so sekarang ni awak teruskan dengan soalan B, muka surat 29, muka surat 30 dan muka surat 34. Okey, untuk muka surat 30. Soalannya panjang sikit.
So cikgu guide sikit lah. Okey, awak tengok sendiri buku modul ni, buku surat 30. Dia kata Basirun ialah seorang pengurus dengan pendapatan bulanan RM3,600. Dia bercadang untuk memohon pinjaman sebanyak RM45,000 untuk membeli kereta baru. Dia cuma mampu menggunakan 30% daripada pendapatannya untuk membayar ansuran bulanannya. Okey, so sekarang ni bank beri dua pakej pinjaman, pakej A dan pakej B, yang mana amount pinjaman adalah sama. Tempoh pinjaman berbeza ya. Pakej A 7 tahun, pakej B 5 tahun. Dan kadar faedah pun berbeza. Okey. Kat sini kita tulis untuk tempoh 7 tahun kadar faedah tu lebih rendah ya. Sebab apa? Sebab kita tempoh dalam, bila kita pinjam dalam tempoh yang panjang, maka kadar tu akan jadi lebih rendah. Okey, so sekarang ni pakej mana yang Encik Basirun ni harus pilih? Justifikasikan dengan cadangan anda. Okey, nak tahu pakej mana yang dia harus pilih, kita kena tahu berapa bayaran bulanan yang Encik Basirun ni harus bayar kepada bank. Okay, so sekarang ni apa yang awak perlu buat? Mula-mula awak kena kira dulu bayaran bulanan untuk pakej A dan juga pakej B. Awak bandingkan bayaran bulanan dia. Cikgu dah ajar tadi kan, nak kira bayaran bulanan macam mana. Nilai A bahagi dengan tempoh pinjaman. Tempoh pinjaman ni mesti dalam ditukar kepada bulan. Okey, jadi awak pun kira untuk pakej B. Selesai kira ansuran bulanan kedua-dua pakej, awak kena tahu dulu berapa bayaran yang mampu Encik Basirun bayar. Dia kata 30% daripada gajinya kan. Jadi awak pun kira lah 30% daripada gaji. Gajinya RM3,600. Berapa tu? RM1,080. So maknanya bayaran Basirun ni harus beli kereta yang tak lebih daripada harga RM1,080 setiap bulan lah. Okay. So nanti awak pilih. Lepas awak dah kira bayaran ansuran untuk pakej A dan pakej B, awak pilih pakej mana yang sesuai dengan gaji dia ni. Lepas tu awak nyatakan alasan kenapa awak memilih pakej sedemikian. Okey, itu sajalah ya. Cikgu nak awak fikir sendiri kenapa awak memilih pakej tersebut. Okey. So untuk hari ni sampai sini dululah. Nanti cikgu pun tak sure hari apa. Tengoklah esok ke. Cikgu buat untuk nota untuk tajuk faedah atas baki pula. Okay, assalamualaikum.